Selamat hari serta mereka bebasan agar kita semua kuis nanala dekat mulai ngau kita berbuletin ukas bagi iban. Berita kali hari itu dipun ke ngau William Anud udah angkat sumpahnya di Sekretari Politik ngakai Premier Sarawak. Ngau angkat sumpahnya di penyadi sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas Wisma Bapak Malaysia hari Sabtu. Ia mengait pengawaknya berengkah 1 Julai 2023 dalam tempoh 2 tahun. Sebelum itu William kalaknya di penolong pegawai pelajar berupias pelajar pelilih PPD Sibu. Berita nangkan tu Ari Aum Kunsi Negeri Dun Sarawak ke-19. Perintah Sarawak sudah bersetuju dekat nganti paip air lama berselampur Sarawak ngau cara berenggat berengkah hari tahun 2024. Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak Dato' Seri Julahi Narawi Madah paip lama nyak suah ngemun ke penanggul air nyadi. Koya sudah nentu ke 2,742 km pemanjai paip lama dekat diganti baru tik dipelabak dikena ke belanja urung 1.085 bilion ringgit. Ia nerangkap perkara bahawa media sudah menatai kesimpul Ari Upis Menteri Maya Aumdun hari Sabtu tu tadi. Nangkannya Dato' Seri Julahi megak madah kelanggur Upis Menteri dekat berjalai ke surcharge ngagai pengguna tik ngena air lebih hari 35,000 liter sebulan. Maknanya kalau kita menggunakan air 35,000 dan ke bawah, you are not going to be surcharged. Sebab kalau kita lihat United Nations merekomenkan supaya penggunaan air adalah sebanyak 19,800 liter per household per month. Ini cadangan daripada pihak United Nations. Di Sarawak kalau kita lihat penggunaan air ialah sebanyak 26,880 liter per household per month. Maknanya penggunaan air kita kalau kita kira daripada seorang-seorang is about 224 liter per day. Jadi oleh itulah maka kita mencadangkan supaya ada kesedaran di kalangan para pengguna supaya tidak menggunakan air berlebihan. Dari situ pun kita nanggap we are not going to use beyond 35,000. So this is just a guide for us so that there will be no water wastage in the near future. Jadi ini salah satu daripada langkah yang akan kita ambil. Perkara bukai main nimbal isu ke dibantai Kaban Kunsi Negeri Adun Padungan Chong Chin Jin Ba'awam Dun Dato' Seri Julahi Madah penubuh gas agregator enggau pengawak nyirik Petroleum Sarawak Berhad Petros sitik mutus keengkeman digagak Perintah Sarawak. Kuya tu berpun hari dekat ngubah pengawak ngena arang batu tau ke diesel ngagai gas ke Tegal ditemu likuan lagi. Nyalai yang pada hari pengawak nyirik Petros nyari gas agregator tu oleh nyungkak pengawak ngena gas di Sarawak habis narai datai bertikas 30% mangai tahun 2030 hilang. Saya ingin memaklumkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa Memorandum of Understanding MOU yang ditangani antara Petros dan Petronas hanya menyatakan kuantiti gas yang diperlukan untuk Sarawak Gas Roadmap hingga tahun 2030. Berdasarkan MOU tersebut, Petronas hanya memperuntukkan sumber gas tanpa menentukan harga gas yang dibekalkan. Selain itu, MOU ini is not legally binding. Dulu harinya Dato' Seri Lee mai nganatai kesimpul Ari Upis Menteri Ba'om Dun Madah ke Sarawak ngerikut 97,129 kali penerbai biluan, bas semua padang biluan enggau stall pot bernegeri itu dalam kandang bulan Januari nyentuak September 2023. Kuya penyampaunya mungkur penamak 7.8 juta ikut mensia mayuah ngagai menegeri itu. The flights are mainly from Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Johor Bahru, Penang, Kota Baru, Labuan, Bandar Seri Begawan, Jakarta and Singapore. Klaim harinya ia megak madah bertimpuh kesama megak bisi 41,890 tan kargo udah dibaik. For the same period, a total of 41,890 tons of cargo was transported. This cargo includes electrical and electronic goods, oil and gas equipment, e-commerce goods, dangerous goods which include flammable materials, perishable goods such as fruits and fresh flowers, and a general cargo such as fabrics and clothing. Agi nampu isi berita, Perintah Sarawak Nengah Palan Macam Biologi Sarawak SBC Dato' menumbrengkah ngadu pansiak berkeladi kulih ngubat penyakit neurodegeneratif. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Pengelandik Sarawak Dato' Seri Roland Sagawiin Madah keladi bisip mulih dikena ngubat penyakit Parkinson enggak Alzheimer. So kita biasa tengok keladi macam tak ada guna. Tapi you see it
its users. Boleh malah orang muda lagi. Betul tak? Anyway, it's for Parkinson disease and Alzheimer. It shows positive response to this compound. So that's why all my research institutions, dia diam-diam saja di belakang, but they make a lot of things. Yang si macam kami orang lah bercakap je banyak. But we all play our role, and those are the most important ones. Ia nerang ke perkaranya Maya Aum Media udah ngulu Aum Kunsil Negeri Dun Sarawak ke-19 hari 1. Perkara bukai Dato' Sri Roland Mesagah Megat Madah, Perintah Sarawak dekat mereka belanja RM343 juta bagi UPS Menteri ya, dikena ngadu manah program bertahun 2024. Kita juga we have many achievements also through our research programs, those from SRDC, and we are in the process of getting our Sarawak Infectious Disease Center taking off the ground. Our science center also taking off the ground. Actually, if you go around here in Sembarahan or towards the Putrajaya, you can see that this are slowly coming up. Berita nangkatnya, penemu bekal niki ke gaji tuai Raban Bangsa ngau elawin tuai genturung peniau dekat diperhati ngau silia, seri dia ngau ubah serta guna mayar itu. Menteri BUPS Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai Madah, perkaranya patut diperhati ke baru tegal penudi gaji ngau elawinnya diatur buat tahun 2018 subah. Kerajaan juga mengambil maklum akan peningkatan kos sara hidup dan peranan serta tanggungjawab ketua masyarakat dan ketua kaum yang semakin bertambah. Oleh demikian, kerajaan akan mengkaji dan meneliti secara terperinci keperluan ini bagi 7,585 ketua masyarakat dan ketua kaum di seluruh Sarawak. Ia berlaku minyak Baum Dun Sarawak ke-19 hari 1. Dato' Sri John Siki Megat Madah, pengawak keripgai tuai Raban Bangsa ngau genturung peniau KMKK, besai amat dikena nyawa perintah menatai kepelian ngau 7 program perintah ngagai rakyat di menua. Nyalai yang madah ke perintah Sarawak belak dekat berarti ke pematut pengawak nyiri KMKK ke baru, beberapa bengkah menua bukai. Perkara bukai Dato' Sri John Siki madah ke Kaunsil Adat Istiadat Sarawak MAIS, mengkang meras nyaga serta ngintu adat engau daya hidup etnik di negeri itu. Kuya Sarawak bisi urun 34 dengan 44 bangsa kehendak sepakat. So ini adalah satu cabaran bagi kedua majlis adat istiadat untuk menyelaraskan supaya adat boleh diguna pakai setiap major ethnic group. Saya kata major lah. Major yang kita ada sekarang ialah Iban, Bedayuh, Orang Ulu, and Melanau. Ia terang keperkaranya, Baum Media udah natai kesimpul hari UPS Menteri ya, Maya Aum Dun Sarawak ke-19 hari 1. Kerimpah harinya ia kemegak adun kakus mainyak madah ke Kod Bumi Putra Sarawak dekat di kemanah kagik ngambil ke belak tikas ke bakal Kod Sivil engau Kod Syariah. Jadi kajian telah dibuat, all the work are being done by the expert, sudah siap semua, and then seperti yang telah dinyata tadi kita orang bercadang dan ingin supaya di table di Dun pada Mei sitting tahun depan. Nakak tuduluk berita kasiban kali hari tu boleh ngakuis nanala. Berita ke silagi itu dipedat dengan semua laman media UKAS dan kaum portal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube. Buat penghujung berita kali hari tu kita mendak klik video bekal visi Premier 2030 Green and Blue Economy. UKAS #saluran informasi rakyat selamat kali hari. Visi Premier 2030 Green and Blue Economy. Premier Sarawak telah mengukuhkan komitmennya untuk memelihara alam sekitar dan sumber semula jadi Sarawak sepanjang tahun-tahun perkhidmatannya di Sarawak. Sejak mengambil alih tampuk kepimpinan pada 2017,
Yang Amat Berhormat Premier telah melancarkan Pelan Perintis Ekonomi Hijau dan Biru serta projek-projek yang meletakkan beliau sebagai seorang pemimpin ulung yang sememangnya berinovasi. Sarawak menyasarkan untuk menjadi peneraju di dalam ekonomi hijau berasaskan hidrogen di Malaysia, memanfaatkan lambakan sumber air di Sarawak. Keputusan Yang Amat Berhormat Premier untuk meneroka tenaga hidrogen memberi manfaat yang tinggi kepada pertumbuhan ekonomi Sarawak kerana unjuran pengurangan kos dari tenaga boleh diperbaharui dan elektrolizer di samping keperluan minyak karbon yang lebih mendalam di semua sektor ekonomi telah memacu kebangkitan pasaran global untuk hidrogen hijau dan derivatifnya. Sarawak telah memulakan beberapa projek yang memberikan tumpuan untuk mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil dan jejak karbon melalui penggunaan sumber kuasa hidroelektrik yang bersih dan mengubah hidrogen kepada bahan api utama untuk pengangkutan dan penyimpanan tenaga dengan sasaran untuk memulakan bekalan dan ekspor hidrogen berskala besar menjelang 2027. Loji pengeluaran hidrogen bersepadu dan stesen pengisian bahan api dilancarkan pada 2019 dan diuruskan oleh Sarawak Energy, sebahagian dari agenda Sarawak untuk menyah karbon dan menghijaukan sistem pengangkutannya di samping peralihan kepada ekonomi rendah karbon. Stesen Petros pertama di Kuching memulakan operasi pada April 2022, menyediakan perkhidmatan untuk bahan api konvensional seperti petrol dan diesel serta elektrik dan hidrogen. 6 lagi stesen akan dibangunkan dalam beberapa tahun yang akan datang. H2 Energy. Sistem solar hidrogen pertama di Malaysia dipasang di Klinik Kesihatan Long Loyang. Inisiatif sumber manusia dengan pengenalan modul hidrogen di universiti-universiti di Sarawak untuk membekalkan ilmu sewajarnya kepada bakal jurutera-jurutera di dalam industri hidrogen. Penyelidikan dan pembangunan terhadap pengeluaran hidrogen hijau diterajui oleh Sarawak Energy dan SEDC Energy. Kerjasama SEDC dan syarikat-syarikat Korea Selatan, Samsung Engineering, POSCO, Lotte Chemical untuk membangunkan loji hidrogen dan amonia hijau di Bintulu. SEDC dan SEB memeterai kerjasama di dalam mencari kepakaran yang mampu menyokong pengembangan kemahiran tempatan di dalam ekonomi hidrogen, pengkomersialan hidrogen hijau dan rantaian nilai bersepadu berdaya maju di Asia. Tangkapan Penggunaan dan Penyimpanan Karbon CCUS. Petronas telah menandatangani memorandum persefahaman bersama Petros untuk jalinan kerjasama satu langkah signifikan di dalam pelaksanaan ekonomi hijau. Menara Flux AD Covariance di Sarawak. Satu komitmen terhadap kelestarian alam sekitar dari Sarawak Institut Penyelidikan Tanah Gambut Tropika Sarawak. Langkah-langkah mesra alam sekitar yang konsisten dan berkualiti tinggi ini membantu membuat keputusan kritikal yang disokong oleh data empirikal. Kerajaan Sarawak akan membangunkan polisi iklimnya sendiri dengan memberi tumpuan kepada 3 sumber tenaga hijau, kuasa hidro, tenaga solar dan hidrogen untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau GHG untuk menyesuaikan impak perubahan iklim. Rangka tindakan Sarawak Lestari di Sustainable Sarawak Blueprint sedang dibangunkan sebagai panduan untuk semua sektor dan komuniti dalam negeri untuk mencapai matlamat kelestarian. Rangka tindakan tersebut akan menangani isu-isu berkaitan pemeliharaan biodiversity dan pengurusan sumber asli serta mitigasi dan penyesuaian perubahan iklim bagi mewujudkan persekitaran infrastruktur moden seiring dengan revolusi perindustrian keempat negara. Algae sebagai bahan api lestari SAF dilancarkan pada 2019 sebagai sebahagian kerjasama strategik Pusat Kepelbagaian Biodiversity SBC dan Mitsubishi Corporation di dalam penyelidikan mikroalgae serta pembangunan R&D. SEDC Energy bekerjasama dengan Petronas dan Pusat Inovasi Aero Angkasa Malaysia AMIC di dalam penapisan minyak alga mentah menjadi bahan api. Hydro. Visi berpandangan jauh Yang Amat Berhormat Premier untuk masa depan Sarawak menarik beliau membuat keputusan berani membuat Kerajaan Sarawak mengambil alih empangan bakun dari Kerajaan Persekutuan pada 2018. Hari ini Sarawak mempunyai kapasiti janaan tenaga boleh diperbaharui sebanyak 3,452 megawatt dari loji tenaga hidro besar dari projek empangan hidro batang air 108 megawatt, bakun 2,400 megawatt dan murum 944 megawatt.
Ekonomi biru. Ekonomi biru merangkumi semua kegiatan ekonomi di lautan dan kawasan pesisir. Seiring dengan ekonomi hijau, pelaksanaan ekonomi biru akan membantu meningkat dan memampankan pendapatan negeri. Melaksanakan projek Tukun Tiruan di sepanjang perairan dari Tanjung Datuk ke Lawas dengan peruntukan sebanyak 70 juta ringgit. Sebanyak 12,900 tukun tiruan telah dilabuhkan setakat Oktober 2021 untuk meningkatkan pendapatan nelayan Sarawak. Melancarkan Sarawak Coast Guard SCG pada 2020 untuk membantu agensi-agensi penguatkuasaan kerajaan persekutuan di dalam memperkasa kawalan aktiviti pesisir pantai, melindungi kawasan perairan dan melindungi sumber perikanan. Visi Premier Sarawak Maju 2030.